السلام على رسول الله وآله وصحبه من نصره وتبعه على ما بعد. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثواب مغفرة ورضوان وحسن خاتمة عند الموت ورفع درجة في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء شفاعة يوم القيامة على هدي النية وكل نية صالحة شامل خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب Waladhdallin. Amin. Kita sama bacaan muka surat 142 tuan. 142 awal juzuk 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف الغرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفالله حكما هو الذي
وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن يخرصون ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين صدق الله العظيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه ومن نصره وتبع والاه إلى يوم الدين أما بعد Walau annana nazzalna ilaihimul malaikah, dan jika kami turunkan para malaikat pun kepada mereka itu, dan orang-orang yang telah mati hidup semula, lalu mereka akan berkata-kata, dan kami menghimpunkan pula tiap-tiap sesuatu di hadapan mereka untuk menjadi saksi tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nescaya mereka tidak juga akan beriman kecuali jika dikehendaki Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui hakikat yang sebenar. Jadi Allah Ta'ala sebut hakikat hidayah tersebut, hidayah di tangan Allah. Allah kata kalau orang yang dah mati pun hidup balik, dia ceritalah apa berlaku dalam kubur tu pun, niscaya kamu orang yang kafir ni tak mau terima juga, tetap dengan kekufuran mereka. Apa ni keajaiban lain yang ditonjolkan pun mereka tetap takkan beriman. Ayat ni turun setelah mana datang beberapa pembesar-pembesar Quraisy. Pembesar Quraisy, Al-Wa'il, Al-As bin Wa'il, Al-Walid bin Mughirah, dan beberapa pembesar golongan Quraisy. Mereka datang mencabar Nabi SAW. Antara cabaran mereka disebut dalam Asbabun Nuzul, riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas. Satu ketika datang mereka
Mereka berkata, Muhammad, kau boleh tunjuk dah malaikat datang malaikat datang supaya malaikat tu jadi saksi bahawa engkau ni memang Rasul yang diutuskan. Atau kau bangkitkan orang yang dah mati ni, bangun supaya dia cerita betul tak apa yang berlaku dalam kubur ni. Demikian. Hatta nas'aluhum, supaya kami nak tanya, tengok beberapa soalan kat dia, ini Islam benar dan sebagainya. Hakun ma naqul am batil, adakah nak membuktikan benda tersebut, adakah perkataan kau ni, kata Islam ni akan hidup setelah mati dan sebagainya, betul ataupun tak betul. Ataupun jadi dia minta permintaan yang ketiga, permintaan yang kedua, datangkan malaikat supaya malaikat boleh cerita benda yang betul. Kan? Maka Allah pun, kalau kami bangkitkan orang dalam kubur pun, mereka tetap dengan kekufuran. Mereka. Kecuali Allah kata taklah ke semua. Ada yang menerima Islam bila nampak sesuatu keajaiban berlaku, sehingga Allah Ta'ala tonjolkan keajaiban pada Nabi melalui mukjizat. Salah seorang Arab Badui yang dia memang dengar dah Muhammad ni bawa agama baru demikian di Mekah. Jadi tapi dia taklah menentang kuat, dia taklah jadi orang depan menentang Nabi. Cuma dia macam tak tahu sangatlah, dan dia tak terima pun Islam. Setelah Nabi balik daripada Taif, maka Nabi bawalah beberapa sahabat dalam gelap-gelap gulita, duduk di satu tempat. Ketika ni si orang Quraisy ni ataupun lelaki ni, dia lalu kebetulan dekat dengan rombongan Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi tanya, wahai fulan, Nabi kenal dia, kau nak pergi mana ni? Oh, dia kata, aku ada urusan tadi, nak balik ke rumah lah. Nabi kata, boleh tak engkau duduk sekejap? Aku nak cerita kepada kau benda yang akan menyelamatkan engkau. Apa? Kamu ucap syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna wa anni rasulullah. Kau ucap syahadah, aku adalah Rasulullah, nescaya kau akan selamat. Maka dia dengar, aku adalah Rasulullah, perkataan tu kan, wa anni. Dia kata, apa bukti yang menunjukkan engkau ni Rasulullah? Nabi kata, boleh aku tunjuk bukti yang kau nak? Cuba kau sebut apa yang kau nak jadikan dia sebagai bukti ataupun saksi. Maka dia pun tengok kanan, tak tahu, terfikir pun, nampak pokok kurma. Dia kata tu, biar pokok tu boleh jadi saksi bahawa engkau ni betul-betul Rasul. Betul, Nabi kata kau nak pokok. Dia ingat benda tu takkan mungkin lah, mustahil Muhammad boleh buat. Nabi kata, okey, baik, kalau macam tu, janji engkau akan masuk Islam. Dia pun macam setuju. Dia panggil, Nabi suruh sahabatnya pergi bagi salam pada pokok tersebut, bagi tahu Rasulullah panggil pokok tu datang. Maka sebagian riwayat mengatakan pokok tu belah dua, tapi sebagian menceritakan pokok yang belah dua ni di Madinah, yang datang sebelah tu cerita Madinah. Cerita Mekah datang sebatang pokok tu, sepohon pokok tu, dengan keluar akarnya terus datang depan Nabi SAW. Dia mula menggeletar, tengok pokok boleh berjalan. Takut pula, kan? Terus pokok tu ucap syahadah ikut perkataan Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pokok tu ucap syahadah. Maka lelaki ni pun kata, dah suruh dia balik. Takut dia menggeletar, tengok pokok jalan, dia suruh balik. Maka balik ke sana, maka dia akhirnya menerima syahadah dan masuk Islam dengan keajaiban tadi ni. Tapi dia kata, wahai Rasulullah, izinkan aku balik rumah, dan aku sebolehnya nak bawa ahli keluarga aku jumpa engkau supaya terima Islam. Dan kalau mereka tak nak terima Islam pun, aku akan datang ikut engkau. Maksudnya aku datang langsung, biarlah tinggal keluarga. Tengok, sebab apa? Dia tengok keajaiban yang berlaku. Ada yang tengok keajaiban menerima Islam, ada yang tengok keajaiban masih kuat penentangan daripada Islam, seperti Abu Jahal. Abu Jahal tengok Nabi belah bulan, apa dia buat? Dia kata, ini semua nak memperbodohkan kami, nak sihirkan mata kami bagi nampak bulan tu terbelah dua. Sebenarnya dia yang minta. Dia suruh Muhammad, kalau kau betul Rasulullah, kau belah bulan tu biar terbelah dua. Nabi pun tunjuk, dengan telunjuknya terbelah bulan tersebut pada malam tersebut. Maka dia kata, alah, kau nak sihir mata kami. Tapi dalamnya ragu-ragu. Muhammad boleh buat belah bulan sungguh-sungguh, kan? Dia lari dari Muhammad, dia pergi cari, tengok siapa yang datang besok lalu dalam musafirnya nak masuk Mekah. Dia tanya,
malam tadi kau nampak tak bulan macam mana? Tengok rombongan tu pun cerita, malam tadi kami nampak bulan terbelah dua. Betul. Dia pergi tanya rombongan tu, tanya rombongan ni, tanya rombongan sana yang jalan waktu malam, semua kata yang sama. Tapi dia tetap tak nak terima kerana keegoannya. Jadi kebanyakan yang ikut Abu Jahal, kerana peristiwa itulah Nabi panggil dia Abu Jahal. Namanya asalnya Amru bin Hisham. Sejak peristiwa tu dia kata, engkau ni nak memperbodohkan kami. Abu Jahal cakap perkataan memperbodohkan. Maka Nabi kata, dia ni bapa kejahilan, Abu Jahal. Sejak tu orang Islam panggil dia dengan Abu Jahal. Tetapi orang Quraisy tak panggil, tak sebutlah Abu Jahal kan. Abu Jahal ni perkataan macam menghina dia, kerana dia menghina Nabi SAW. Begitulah banyak mukjizat Nabi. Dhab boleh bercakap, sehingga Arab Badui itu masuk Islam. Apa tu lagi? Peristiwa mukjizat Nabi banyaklah. Tapi banyak berlaku depan para sahabat yang dah Islam, sehingga mereka tetap lebih yakin kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sebab tu Allah Ta'ala sebut, sebab apa? Pengalaman ni dah banyak. Nabi Musa dulu macam tu, bawa tunjuk mukjizat macam-macam. Tongkat depan Fir'aun, tangan putih, keluar cahaya spotlight, terang benderang, pun tak nak beriman juga. Allah dah sebut kalau bangkit Nabi Isa AS menghidupkan 4 orang mati, 2 daripada kubur, 2 yang baru mati tak sempat masuk kubur lagi tapi hidup balik. Nabi Isa doa hidup balik. 2 lagi yang memang dalam kubur dah beratus beribu tahun dah. Anak Nabi Nuh. Nabi doa, keluar anak Nabi Nuh, tanya, siapa aku? Engkau adalah Rasulullah dan sebagainya. Isa putra Maryam, Rasulullah dan sebagainya. Ni orang Yahudi semua tengok, tapi akhirnya tak percaya juga. Isa ni nak buat sihir kami, nak macam-macam tuduhan tuhmahan. Maka sebab itulah Allah kata, dakwah Islam bukan semata-mata dengan cara nak tunjuk benda pelik. Kalau sebab tu kita jangan semata-mata memang antara da'iyah Dajjal akhir zaman yang akan merosakkan iman seorang. Dajjal berjaya untuk merosakkan iman orang yang percaya pada Islam hanya keajaiban. Nampak keajaiban Islam baru dia nak beriman. Jadi dia percaya sekadar ajaib tadi ni, maka Dajjal akan bawa perkara-perkara lebih besar ajaibnya, sehingga ini memang betul lah Tuhan ni, sehingga boleh perintah awan turun hujan, boleh stop hujan yang dah turun, boleh tanah kering kontang, boleh keluar pokok, keluar buah kan. Jadi Islam bukan semata-mata keajaiban ni kita sebut sebagai gula-gula ataupun umpan je nak supaya kau tarik Islam, tapi kau belajar Islam yang sebenar. Biar tak nampak ajaib pun, tapi Islam tu adalah yang benar. Begitulah dalam ni Allah Ta'ala sebut, mereka dakwah macam-macam, cabar macam-macam, minta turun tu, turun ni. Malah ada cabaran minta Quran ni turun daripada langit tu bentuk lembaran, macam surat ni, macam orang hantar surat. Kami tak nak Quran tu tak nampak bentuk tu, tiba-tiba kau baca. Kami nak bentuk lembaran. Ataupun macam-macam permintaan mereka yang Allah kata tak payahlah tunai permintaan dia orang ni. Kalau tunai pun bukan semua yang nak pada Islam, malah mereka akan macam Abu Jahal tadi. Begitulah, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Kenapa? Kerana Allah ciptakan, demikianlah kami ciptakan, kami jadikan bagi setiap nabi ni memang ada musuh. Setiap nabi akan ada musuh. Kita kadang-kadang heran, kenapalah orang benci dengan orang yang baik. Dia baik, tak pernah kacau orang, tapi ada orang benci dengan dia. Ada orang tak suka, ada orang bermusuh dengan dia. Memang hidup orang yang lebih dekat dengan Allah Ta'ala, lagi banyak musuhnya. Lagi dekat, lagi banyak musuhnya. Lagi dekat, lagi banyak musuh. Musuh dari banyak mana? Syaitan jin dan syaitan manusia. Satu ketika Rasulullah SAW kata, wahai Abu Dhar, hendaklah kau minta lindung daripada Allah Ta'ala daripada syaitan jin dan syaitan manusia. Maka Abu Dhar tanya, awa innal insi syayatin? Takkan daripada manusia pun ada syaitan? Dia ingat, dan kita pun mungkin kita ingat syaitan ni jin apret yang kita tak nampak, jahat tu. Faqala Rasulullah, na'am, ya, manusia pun ada syaitan manusia. Dan syaitan jin memanglah. Malik bin Dinar, seorang ulama wali Allah,
Dia berkata, inna syaitanal ins asyad. Sungguhnya syaitan manusia ni lebih bahaya, lebih dahsyat jahatnya. Bahaya daripada syaitan jin. Syaitan jin ni ialah di kalangan jin yang jahat. Jin ni tak semuanya jahat. Macam orang Melayu dulu kata kan, sejahat-jahat jin, sebaik-baik jin itulah sama dengan sejahat-jahat manusia. Tak betul tuan. Jin pun ada wali Allah. Jin ada pendakwah Islam. Jin pun ada ulama dia. Kan? Memang jin ni macam mana adanya manusia yang jahat, yang yang baik, yang soleh, yang penyangga lah apa segalanya, begitu juga dalam jin pun macam tu juga. Ada baiknya. Dalam surah jin jelas, wa inna minna salihun wa minna duna dhalik. Kami di kalangan jin cakap dengan Nabi. Allah quotekan dialog jin dengan Nabi ni dalam Quran. Wa inna minna salihun. Jin kata, kami ada juga di kalangan kami orang soleh. Maksud jin yang soleh. Kan? Yang baik, yang rajin solat dan sebagainya. Wa minna duna dhalik. Ada yang tak soleh, ada yang jahat. Jadi Malik bin Dinar kata syaitan manusia ni lagi bahaya daripada syaitan jin. Kenapa? Dzalika anni idza ta'awwadtu billah dhahaba 'anni syaitan. Kerana kalau aku baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim, aku baca doa-doa minta perlindungan daripada gangguan syaitan, maka syaitan jin akan lari jauh. Kan? Lentang bukang dia. Seperti Nabi kata, siapa baca awal Baqarah 5 ayat, itu ayat kursi, dan akhir Baqarah 2 ayat, maka malam tersebut dipelihara daripada cukup baginya dipelihara oleh Allah Ta'ala daripada jin. Baca ayat kursi, pelihara oleh jin. Jin akan lari. Jin syaitan ni, syaitan jin ni yang kita tak nampak. Tapi dia kata syaitan manusia, kita tiup macam mana pun, syaitan jahat ni dia boleh main. Dia boleh curi barang kita. Tiup puh dia datang juga tuan. Dia mengajak aku, mengajak kepada kemaksiatan terang-terang. Itu pandangan dia mengatakan demikian. Ala kulli hal, kedua-duanya bahaya yang perlu kita minta perlindungan daripada Allah Ta'ala. Yuhi, Allah Ta'ala sebut, yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Saling mereka ni ada connection. Dia ada syaitan jin ni, dia boleh mempengaruhi syaitan manusia untuk pergi kacau orang tu. Kan? Mungkin dia tak boleh pergi dekat, dia suruh manusia pergi dekat. Kan? Sebab tu ada kita sebut bomo-bomo jampi, sihir semua tu, dia berhubung dengan syaitan jin ni. Zukhrufal qawli ghurura, yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, membawa pendustaan-dustaan tetapi dengan kata-kata yang manis. Ini syaitan manusia ni. Dia pujuk kita dengan bahasa yang manis, akhirnya kena tipu, kan? Kita kadang-kadang ada penipuan manusia. Ialah kadang-kadang orang yang ada ilmu, ada ni kehidupan dia yang kita tak jangka, dia kena tipu dan sebagainya. Jadi begitulah. Kadang-kadang kita menang dengan syaitan jin tapi kalah dengan syaitan manusia. Semuanya banyak membawa pada penipuan-penipuan. Walau syaa rabbuka ma fa'aluh. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah mereka tidak melakukannya. Ini kunci kita. Nak selamat daripada syaitan manusia, kita minta dengan Allah. Di samping kita lah kunci rumah, kunci kereta, benteng segala, buat itu buat ini bagi selamat. Itu usaha. Tapi yang paling mujarabnya adalah kita minta dengan Allah. Allah Ta'ala sebut ni, walau syaa rabbuk. Kalau Allah nak, Allah boleh je halang syaitan jin tak boleh datang, syaitan manusia pun tak boleh datang. Kan? Itu dengan permintaan kita, doa kita, ta'awudz kita, minta jauh. Fadharhum ma yaftarun. Begitu juga Nabi kita Muhammad SAW terpeliharanya daripada syaitan jin dan syaitan manusia. Satu ketika Nabi nak tahu sangat macam saya cerita dulu, Nabi nak tahu sangat iblis syaitan ni macam mana cara dia pergi kacau orang beriman. Nabi suruh Jibril paksa iblis datang. Iblis ni ketua segala syaitan lah. Maka iblis pun dipaksa datang kepada Nabi dalam rupa manusia. Kan?
Maka Nabi tahu ini iblis. Nabi tanya dia, siapa orang yang kau sayang, siapa orang yang kau benci? Maka dia cerita, antaranya saya tak ingat semua tu, dia sebut berbelah-belah jenis orang, ciri-ciri orang yang dia sayang, ciri-ciri orang yang dia benci. Pertama, orang yang dia benci dan mengganggu kerja tugas dia, tugas iblis dan tentera-tentera dia adalah Nabi. Engkau lah, dia kata, musuh aku yang paling utama engkau, Nabi Muhammad kan? Aku punya usaha bagi orang ni berzina, bagi orang ni mencuri, bagi orang ni minum arak, buat. Nabi angkat tangan, ya Allah, ampun dosa semua. Dapat syafaat Nabi Muhammad, selamat semua orang. Penat je aku, syaitan kata, iblis kata, yang musuh utama engkau lah. Jadi ni jalan syafaat yang perlu kita ni. Yang kedua dia kata adalah pemimpin ataupun sultanun adil. Sultanun adil, pemimpin yang adil. Sebab bila pemimpin yang adil tersebut, raja yang adil, baik, saleh, beramal dengan amalan Islam yang sebenar, Allah sayang, maka seluruh masyarakatnya mudah dapat doa makbul daripada dia. Allah makbulkan doa sultanun adil, pemimpin yang adil. Maka doa ni mustajab. Malah doa minta, ya Allah ampunlah rakyatku, Allah ampun semua. Kan? Tu antaranya lah ahli Quran, orang istiqamah, i'tikaf dalam masjid dan sebagainya. Banyak lagi cirinya yang disebutkan oleh syaitan ataupun iblis. Fadharhum. Maka Nabi kata, Allah Ta'ala sebut, oleh itu biarlah mereka. Engkau sampaikan, mereka macam-macam, nak goda, nak jahat apa semua, engkau minta Allah lindung. Itulah hidup kita ni. Kalau kita nak runsing dengan orang yang lagi orang tu buat apa kita, Ustaz ni orang ni kacau kita ni, memang payah nak hidup kita, kan? Jadi kita buat apa yang Allah perintah, tak langgar larangan Allah, dan juga kita minta, ya Allah lindunglah aku dengan doa-doa yang diajarkan, ayat-ayat yang dibacakan. Jadi kata para ulama, satu ketika Imam Asy-Syafi'i datang, orang komplain dia, kata, wahai Imam Syafi'i, engkau ni ulama besar, ilmu hebat, Quran hafal, hadis Masya Allah banyak yang hafal, tapi masih ada orang dengki dengan kau, masih ada orang benci engkau, masih ada orang bermusuh dengan kau. Imam Syafi'i gelak, maksudnya senyum. Imam Syafi'i kata, siapalah aku? Dia adalah sekadar manusia biasa, walaupun ulama, tapi masih manusia. Kalau orang macam engkau pelik ada musuh, sedangkan Nabi Muhammad SAW yang Allah hantar lebih jauh mulianya daripada aku pun ada musuh yang banyak. Allah Maha Mencipta, Allah ada musuh tak? Ada musuh. Allah kata, aku bermusuh dengan orang yang melakukan perbuatan syirik. Aku musuh. Jadi itu musuh-musuh Allah. Mengaku Tuhannya benda lain daripada Allah Ta'ala, itu musuh Allah Ta'ala. Malah menganggap Allah ni ada anak, ada isteri, ada anak, ada isteri dan sebagainya, itu musuh. Jadi Allah yang Maha Mencipta pun ada musuh. Nabi Muhammad yang sangat mulia, maksum pun ada musuh. Aku Muhammad bin Idris Syafi'i, tak pelik ada musuh. Lagi banyak, lagi dibenci oleh masyarakat. Begitu tuan-tuan para hadirin, lagi kita dekat dengan Allah Ta'ala, lagi besar musuh kita, lagi besar kebencian musuh-musuh. Sebab mereka bermusuh dengan Allah Ta'ala, bermusuh dengan orang yang salih. Walitasgha ilaiha afidah. Jadi Allah Ta'ala kaitkan ayat yang kedua tadi dengan ayat yang pertama, seolah mereka ni, kalau kita tunjuk keajaiban Islam, tunjuk keajaiban Quran pun, mereka tak terima, sebab mereka ni dah pun dipengaruhi oleh syaitan jin dan syaitan manusia. Walitasgha ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirah, dan juga supaya hati orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat cenderung kepada bisikan itu, dan supaya disejui oleh mereka, dan juga supaya mereka terus melakukan apa yang mereka lakukan. Ini kerja-kerja syaitan iblis, syaitan manusia. Syaitan manusia mempengaruhi orang beriman supaya mereka tergelincir daripada landasan iman yang sebenar.
Afa ghairallahi abtaghi hakaman, katakanlah ya Muhammad, patutkah aku terpedaya dengan kata-kata dusta syaitan-syaitan itu sehingga aku hendak mencari hakim, maksud pemerintah yang lain daripada Allah? Takkan aku nak percaya dengan cakap syaitan-syaitan ni sehingga aku terpengaruh nak ikut dia orang, tinggal perintah Allah. Tak mungkin. Jadi begitu tuan-tuan, kita ni kena mantapkan ilmu iman kita semakin tebal semakin tebal. Macam mana nak makin mantap supaya tak tergelincir? Selain pada kita kena minta pada Allah lah. Itu paling besar sekali. Kena minta pada Allah, tetapkan iman kita sehingga ke akhir hayat. Ya Allah, tetapkanlah imanku dan tambahlah kekuatan yakin imanku sehinggalah ke akhir hayat. Tuan-tuan, kena minta. Kita tak tahu ni. Hari ni cakap pandai bab iman, esok tak tahu macam mana. Wallahu alam. Tapi harap-harap mudah-mudahan Allah kekal dan tambah kekuatan keimanan, keyakinan kita kepada Islam yang sebenar. Takut tuan-tuan. Sehingga ke akhir hayat barulah kita dapat natijah yang sebenar, kalaulah sepanjang hayat kita tak terlibat dengan kesesatan, kesyirikan. Afa ghairallahi abtaghi, takkan aku nak cari lain daripada Allah? Tak payahlah. Wa huwa alladhi anzala ilaikumul kitaba mufassala, padahal dialah yang menurunkan kepada kamu kitab Al-Quran yang jelas, nyata tentang yang benar dan yang salah. Cukup dah. Kita pegang apa yang ada Al-Quran. Tak perlu lagi kita nak ambil benda lain yang luar daripada Al-Quran jadikan panduan hidup kita. Tak payah dah. Panduan hidup Quran ni lengkap, komplit. Cuma kita belajar tak belajar je. Ya. Dan orang-orang yang kami berikan kitab mengetahui bahawa Al-Quran itu adalah diturunkan daripada Tuhanmu, wahai Muhammad, dengan sebenar-benar. Oleh itu, jangan sekali-kali engkau menjadi salah seorang dari golongan yang ragu-ragu. Walaupun Nabi tak pernah ada timbul keraguan pada Quran, tak pernah timbul keraguan pada wahyu, tapi Allah kata jangan kau jadi orang yang ragu-ragu. Sebenarnya cara uslub ini sebut cara Allah sampaikan kepada kita orang beriman dengan berbagai uslub. Kadang-kadang Allah macam tegur Nabi, tapi bukan kerana kesilapan daripada Nabi. Kesilapan ada pada umat. Allah tegur Nabi. Kata para ulama, ini tanda sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Yang ragu-ragu ni umat. Nabi takkan ragu-ragu, tapi Allah kata fala takunanna minal mumtarin. Jangan kamu sama sekali jadi orang yang ragu-ragu terhadap kebenaran Quran, kebenaran keimanan dan sebagainya. Jangan ragu-ragu. Sebenarnya teguran itu kiasan kepada umat, walaupun dengan bahasa tegur pada Nabi. Watammat. Jadi ada satu ketika ada seorang lelaki, nak sebutnya bahawa orang yang berdepan dengan Nabi Muhammad pun takkan ada ragu-ragu. Macam mana Nabi nak ragu-ragu? Satu ketika ada seorang lelaki yang dia ragu-ragu tentang pahala. Betul kan kalau pergi haji ni dapat pahala sekian, duduk di Arafah diampun pahala dosa sekian banyak, diampunkan dosa sekian banyak, digantikan dengan pahala besar-besar, dapat pahala ni. Dia datang baru nak tanya Nabi. Tapi keliling Nabi ramai orang duduk, tak boleh nak masuk celah. Kan? Sebab sahabat-sahabat ni duduk apa depan Nabi, semua berebut nak duduk paling dekat dengan Nabi SAW. Jadi dua orang datang nak soalan. Satu berkaitan dengan tu, satu berkaitan dengan sembahyang malam dia. Satu berkaitan dengan pahala haji, dan yang kedua berkaitan wuduknya, sembahyang malamnya, dapat apa faedah dan sebagainya. Maka datang dua orang tersebut, mereka cari peluang, jenguk macam ni, cari peluang macam mana nak pergi dekat Nabi kan. Akhirnya Nabi duduk tengah tunduk, beri perhatian pada sahabat ni. Tu Nabi kata buka jalan. Bagi dia orang berdua tu nak tanya soalan, datang kan. Dia orang nak tanya soalan, bagi datang dekat. Maka mereka dua dibuka jalan, datang dekat. Maka Nabi kata, wahai fulan, seorang daripada Madinah, seorang lagi datang daripada jauh luar Madinah. Maka tapi sistem Nabi ni siapa sampai dulu dia tanya. Kan?
Jadi orang yang masuk ke jalan depan tadi adalah orang yang Madinah. Kan? Tapi Nabi kata, engkau berhak tanya awal, tapi boleh tak izinkan dia dulu, sebab dia datang daripada jauh. Jadi fulan tu kata, tak apalah, izinkan. Maka apa yang kau nak tanya, Nabi kata, apa yang kau nak soal pada aku, kalau boleh engkau boleh soal aku sekarang, atau aku terus bagi jawapan apa yang kamu nak soal. Maksudnya Nabi dah tahu soalan dia, dalam fikiran dia dah tahu dah, aku terus bagi jawapan, nak tak? Dia tu tak ada buka mulut nak tanya pun, Nabi kata, mau tak aku bagi jawapan terus? Dia kata, silakan ya Rasulullah. Tahu ya Rasulullah tafsirkan apa yang dalam otak dia nak tanya Nabi, A, B, C tadi ni. Nak tanya tentang pahala haji, pahala ni. Nabi tu hurai, kamu pergi tawaf dapat sekian pahala, Arafah sekian pahala, Mina sekian pahala, cukur rambut, tahallul sekian pahala, ampun dosa sebagainya. Tanpa dia soal. Terus dia kata, mulai hari ni aku tak perlu ragu-ragu lagi dah dengan apa yang ada dalam Islam dan datang daripada engkau. Sebab Nabi terus beri jawapan tepat apa yang dia nak tanya. Orang yang kedua punya tu juga, Nabi kata, kau nak tanya ke ataupun kau nak bagi jawapan? Ya Rasulullah, silakan bagi jawapan. Terus Nabi bagi jawapan dia, engkau ambil wuduk, diampunkan sekian, semayang malam kamu sekian dan sebagainya. Apa yang dia terlintas di fikiran nak tanya tadi. Maka begitulah mukjizat Nabi, memberi keyakinan yang mendalam sehingga mereka tak akan ragu-ragu. Buktinya juga para sahabat tak pernah rasa ragu-ragu terhadap keimanan kecuali orang munafik je lah. Munafik ni memanglah kan? Dia hanya untuk kepentingan duniawi masuk Islam pasal nak dapat nama, dapat kawan, dapat pengaruh je, bukan kerana nak sangat Islam tu. Buktinya mereka sanggup korban diri sendiri biar kena cocok sini, kena bunuh dan sebagainya, sehingga beberapa sahabat, antaranya Sayyidina Hanzalah. Sayyidina Hanzalah terkenal dengan sahabat yang disebut sebagai Ghasilul Malaikah. Ghasil makna apa? Orang yang dimandikan oleh para malaikat. Sebab bila dah selesai perang Uhud, Nabi diberitahulah oleh sahabat, ya Rasulullah, si fulan dah syahid. Nabi pun kumpullah korek liang. Nabi larang daripada sahabat-sahabat, mandikan mereka. Jangan mandi, terus kebumikan. Masuk liang. Tiba-tiba tengok sahabat Hanzalah, jenazahnya, syahid tu, basah, baru sudah mandi. Kan? Basah baru sudah mandi. Sahabat tengok, macam mana kena air, sedangkan Uhud bukanlah tempat air kan, kering kontang. Ni basah ni, lencun. Sampai jadi bila air campur dengan darah, nitik darah tu. Maka Nabi senyum. Nabi kata, mana rumah dia? Ini adalah Hanzalah, dia baru kahwin. Pergi tanya isterinya, apa berlaku sehingga malaikat yang datang mandikan jenazah dia. Patut jenazah syahid tak boleh mandi, tapi ni malaikat datang mandikan. Pergi tanya, rupanya dia baru kahwin, malam tu baru malam pertama, besoknya Nabi dah isytiharkan untuk pergi perang. Terus maksudnya terus keluar pagi tersebut dengan tanpa, masih dia berjunub, dan malaikat mandikan junub dia tu, mandi junub dia. Begitu disebutkan keyakinan mereka kepada ikut Nabi takkan musnah, dan yakin dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, takkan ragu-ragu. Jadi macam mana kita nak hindar daripada keraguan? Banyak hadir dengar majlis ilmu. Makin dengar banyak tentang syurga, neraka, janji Allah, amaran dan sebagainya, maka itu menambah keyakinan kita, dan kita akhirnya sehingga kita tak lagi tertimbulnya soalan ragu-ragu dan sebagainya. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, dan telah sempurnalah kalimah Tuhanmu Al-Quran meliputi hukum-hukum dan janji-janji dalam Al-Quran dah lengkap dengan benar dan adil. Tiada siapa yang dapat mengubah sesuatu pun dari kalimah-kalimahnya, dan dialah yang sentiasa mendengar lagi maha mengetahui. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, dan jika engkau menurut kebanyakan orang yang ada di muka bumi, nescaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Tiadalah yang mereka turut melainkan sangkaan semata-mata.
dan mereka tidak lain hanyalah berdusta. Jadi kita dalam Islam ni jangan kata orang ramai tolak kita pun nak tolak, orang ramai terima kita terima Islam bukan kerana orang ramai. Jangan ikut majoriti dalam bab Islam. Sahabat, ini teguran pada para sahabat yang kadang-kadang tengok ramai yang menolak, dia mereka tolak. Bukan sahabat, maksudnya sebelum Islam. Ramai yang Quraisy tengok ramai yang tak nak terima Islam, kami tak nak terima. Bergantung pada ramai. Bila ramai terima, dia pun nak terima. Tak boleh guna Islam, masuk Islam, menerima Islam dengan sistem bila ramai. Tak. Biar ramai tak terima Islam, yang penting kita walaupun bersendirian tetap dengan Islam kita, dan kita yakin Islam kita itu adalah yang benar, yang bawa kepada kebenaran dan kejayaan akhirat. Wa in yattabi'una illa dhann, sebab selain daripada agama Islam, walaupun pendeta, walaupun taraf agama, ketua agama mereka, tapi mereka tetap ragu-ragu dengan agama mereka. Tak pernah yakin seperti mana keyakinan orang Islam dengan Islam mereka. Lain. Inna rabbaka wa'alamu man yadhillu an sabilihi, sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui akan siapa yang sesat dari jalanan, dan dialah yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat petunjuk. Fakulu mimma dzikra smullah. Ini Allah datangkan contoh, masih ada orang Quraisy yang ragu-ragu terhadap sistem Islam, iaitu antara contoh di bawah adalah sistem sembelihan. Sehingga mereka datang ragu-ragu pada dia kata, Muhammad, kamu ni yang Allah matikan, Tuhan kau matikan, engkau tak nak makan, engkau kata haram. Tapi yang kau matikan, engkau kata halal pula. Seolah engkau lebih baik pada Tuhan kau. Ini kebodohan soalan, bukan? Dia kata yang Tuhan matikan, maksudnya yang mati sendiri, kan? Kau kata haram, tak boleh makan. Yang kau pergi sembelih, engkau bunuh binatang tu, kau kata boleh makan. Ini soalan kita tahu dah bodohnya orang, kan? Sebab tu Allah Ta'ala datangkan contoh kebodohan orang Quraisy dengan membawa keraguan-keraguan yang tak tepat. Tak ada pun benda ragu, tapi disengaja nak meragu-ragukan Islam. Maka keyakinan mereka sebenarnya pada mereka tolak hanya sekadar jangkaan, sangkaan sahaja. Tak terima Islam tu, mungkin Islam macam ni, mungkinnya tu, bukan kerana ilmu yang sebenar. Mudah-mudahan kita terselamat daripada kesesatan, dijauhkan daripada kekufuran, wal'iyadzubillah. Seperti Nabi ajarkan, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami minta lindung daripada perbuatan syirik yang kami tidak tahu dan yang kami tahu. Minta syirik yang kita tak tahu dan yang tahu. Yang tahu kita tahu sembah berhala semuanya. Ada benda syirik-syirik yang tersembunyi yang kita tak tahu. Itu juga, ya Allah, kami minta engkau tolong lindungi kami daripada perkara tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Mohon maaf segalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, barikana fi. Allah barikana fi hadzal yawm, barikana fi jam'ina hadha, barikana fi qira'atina hadhihi, waj'al hujjatan lana la 'alaina, waj'alhu syafi'an lana yawmal qiyamah, ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.